Bismillah. Kita cuba mic dulu. Bismillah. Boleh dengar ke? Okay, insyaAllah kita akan mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih kepada Ahli Jawatan Kuasa Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah atas peluang yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan kuliah maghrib yang saya mengambil tajuk adab dan akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan berbincang tentang satu isu dan juga perkara yang berkaitan dengan adab dan juga akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tengok kepada masyarakat kita pada hari ini banyak berbincang tentang perkara-perkara yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang mendukacitakan apabila sesetengah daripada kita ini tidak mengetahui adab-adab dan juga akhlak kita sebagai pengikut dan juga yang mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting untuk kita mengetahui batas-batas dan juga had-had adab dan juga akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita kena mengetahui bahawa umat Islam ini beriman dengan sesuatu keimanan kepada benda-benda yang kita sebutkan kepada benda-benda yang suci, iaitu beriman dengan satu prinsip yang disebut sebagai Al-Qadasah. Hal ini disebutkan banyak antaranya disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, mengatakan bahawa umat Islam ini antara world view ataupun pandangan alamnya adalah meyakini bahawa wujudnya kesucian dan juga wujudnya kemuliaan terhadap sesuatu perkara itu dan mempunyai sifat qadasah. Seperti mana kita lihat kepada pengagungan ataupun ketakziman umat Islam kepada Al-Quran,
umat Islam memandang Al-Quran sebagai satu kitab wahyu dan memandang dia sebagai satu benda yang suci, yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai ketakziman yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak lihat kepada umat-umat Islam ini di mana mereka ini merendah-rendahkan martabat Al-Quran itu sebagai kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam antara keistimewaannya, pemikirannya adalah beriman dengan bahawa ada benda dan juga ada seseorang dan juga ada satu perkara yang mana Allah Ta'ala mengangkat darjatnya dan menjadikan dia itu qadasah, suci, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara qadasahnya adalah contohnya kita melihat kepada Kaabah. Umat Islam ini memuliakan Kaabah, mensucikan Kaabah. Dan ini termasuk daripada satu pemikiran ataupun satu keimanan bagi seseorang Muslim itu untuk menganggapkan bahawa Kaabah itu adalah suci. Ini dari sudut qadasah pada sesuatu benda, iaitu kesucian dan juga kemuliaan yang Allah letakkan pada sesuatu benda. Dan ada qadasah yang Allah Ta'ala letakkan kepada fil ashkhas, qadasatu fil ashkhas, iaitu antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kesucian dan juga kemuliaan kepada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya dan juga para salihin. Jadi para ulama mengatakan bahawa apabila kita melihat kepada perkara-perkara ini, kita beriman bahawa sesuatu perkara itu diangkat dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang istimewa dan juga sesuatu yang perlu kita agungkan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak dalil-dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis yang menerangkan tentang keperluan, kewajipan kita untuk mentakzim, mensucikan dan juga mengangkat darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah dan juga sebagai afdalul khalqillahil ajma'in, afdalul khalqillahi ajma'in, iaitu sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah satu ayat Al-Quran yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fat ayat 9, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Fat ayat 9, di mana Allah Ta'ala menyebutkan, sesungguhnya kami telah mengutuskan kamu wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sebagai seorang saksi dan seorang penyampai berita gembira dan juga seorang pemberi peringatan. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, litu'minu billahi wa rasulihi, supaya kamu ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga beriman kepada Rasulnya. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kita tengok dekat sini Allah Ta'ala menyebut wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Apabila kita membelik kitab-kitab tafsir, para ulama menafsirkan wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu itu adalah, pertama wa tu'azziruhu kata para ulama adalah an-nusratu bit-ta'zim wa tafkhim, iaitu menolong agamanya, menolong agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'azziruhu, untuk memenangkan ataupun menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya ialah wa tuwaqqiruhu. Kata para ulama, wa tuwaqqiruhu ini adalah merujukkan kepada al-ihtiram. Hendaklah kamu menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tengok tafsir para ulama, dia menyebutkan bahawa dua domain yang awal, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, waw tu adalah wawul ataf. Maksudnya dia kembali kepada wa rasulihi itu. Jadi wa tu'azziruhu, supaya kamu menolong ataupun memenangkan agamanya, wa tuwaqqiruhu, dan juga kamu dituntut wahai orang yang beriman untuk memuliakan dan juga menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian waw yang seterusnya, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, itu merujukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita rujuk wa tu'azziruhu, tu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwaqibuhu, hu tu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga wa tusabbihuhu, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bahawa para ulama walaupun kita kata wujud nas dalil daripada Al-Quran untuk kita menghormati dan juga memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya rasa cinta dan juga rasa kecintaan dan juga kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya tidak memerlukan kepada sesuatu yang menguatkan kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di atas keimanan kita itu maka terbitlah rasa cinta dan juga rasa kasih, dengan tanpa perlu disuruh. Apabila kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca syama'il baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dipaksa dan juga tanpa kita sedar. Maka ini adalah kelebihan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dia tidak memerlukan kepada sesuatu penguat ataupun sesuatu pendorong yang untuk kita mendorong kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat kepada perkara ini pada para ulama, yang mana sifat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi sajiyah, sudah menjadi satu tabiat bagi diri mereka ini, untuk mereka ini merasai kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka menghuraikan ayat-ayat Al-Quran dan juga mereka menghuraikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan sentiasa menjaga adab dan juga sentiasa menjaga akhlak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak contoh-contoh para ulama menyatakan dalam tafsir dan juga syarah hadis, menunjukkan bahawa mereka ini disebabkan kecintaan yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mentafsirkan ayat Al-Quran dan juga mensyarahkan hadis atas dasar kecintaan dan juga kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah Syekhul Mufassirin, iaitu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang syekh yang masyhur dalam mentafsirkan Al-Quran, dan dia mempunyai tafsir Asy-Sya'rawi. Ketika dia membahaskan tentang satu ayat dalam ayat Al-Quran, iaitu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, iaitu dalam surah Abasa, di mana apabila kita lihat kepada terjemahan kita dalam bahasa Melayu, bahawa Nabi SAW ini bermasam muka kerana datangnya seorang yang buta kepada Nabi SAW dalam keadaan Nabi sedang sibuk berdakwah kepada golongan-golongan bangsawan, daripada golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan kafir yang bertaraf bangsawan. Apabila kita lihat kepada terjemahan bahasa Melayu, ini menunjukkan konotasi yang negatif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bermasam muka kepada seorang yang buta, sahabat yang buta, untuk mendapat hidayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih menumpukan kepada golongan bangsawan untuk disampaikan dakwah tersebut. Jadi ini menunjukkan perspektif yang negatif dan juga konotasi yang negatif, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan darjat orang bangsawan berbanding daripada seorang buta yang tidak mempunyai pangkat dan juga darjat di sisi masyarakat. Jadi kata Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah, dalam menafsirkan ayat ini dengan adab, dengan rasa cinta, dengan akhlak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian, iaitu mendakwah kepada golongan-golongan bangsawan kafir Quraisy ini, dan meninggalkan seorang sahabat yang buta tersebut, disebabkan oleh terlampau kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam
mempunyai sifat cinta dan juga kasih kepada umatnya, sehingga kan kepada golongan-golongan yang mana dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang pedih, itu pun Nabi sampaikan dakwah. Nabi bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dakwah, dan Nabi berlebih-lebihan daripada cintanya kepada umatnya tersebut untuk berdakwah kepada kaum-kaum bangsawan tersebut. Jadi kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, perbuatan Nabi SAW itu bukanlah atas dasar bahawa Nabi SAW membenci orang yang menyampuknya ketika dia berdakwah kepada golongan bangsawan, tetapi adalah sifat kemelampauan ataupun sifat kasih sayang yang melampau Nabi Muhammad SAW ke atas golongan-golongan umatnya. Sedangkan Allah Ta'ala kata, dalam situasi tersebut, apabila kita memahami, adalah lebih mudah untuk Nabi SAW ini berdakwah kepada orang yang buta tersebut, kerana dia terbuka hati untuk menerima dakwah dan juga terbuka hati untuk mendengar peringatan dan juga nasihat daripada Nabi Muhammad SAW. Dia yang sendiri datang kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW atas sifatnya yang sangat cinta kepada umatnya, memilih sesuatu yang lebih payah daripada apa yang mudah tersebut. Maka dia berdakwah kepada golongan bangsawan. Moga-moga dengan dakwahnya kepada golongan bangsawan itu dapat menyelamatkan sebahagian daripada umatnya yang dijanjikan dengan dengan azab, supaya dapat diselamatkan. Sedangkan orang yang buta tadi yang datang kepada Nabi SAW, sahabat Nabi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah lebih mudah untuk Nabi SAW mengajarnya dan juga mendakwahnya dan juga menasihatinya. Maka ini adalah satu sifat bahawa nak mengatakan bahawa sifat yang sangat terpuji bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi daripada tafsiran tersebut kita melihat bahawa apabila wujudnya satu konotasi yang negatif kepada Nabi SAW, para ulama dia menulis dan dia mensyarahkan ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis berdasarkan sifat cinta, berdasarkan rasa kasih dan juga berdasarkan kepada adab kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita berbincang tentang Nabi Muhammad SAW dan perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mestilah dengan kacamata adab dan juga akhlak. Kita melihat dengan sesuatu adab dan juga akhlak. Dan isu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW ini juga berkait dengan apa yang di sebalik ataupun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Antaranya isu yang timbul dalam kalangan masyarakat adalah isu berkaitan dengan warisan peninggalan Nabi Muhammad SAW kepada kita, dan isu berkaitan dengan adakah keharusan untuk kita tabarruk, mengambil berkat daripada hasil ataupun daripada harta-harta tinggalan Nabi Muhammad SAW, seperti contohnya ialah pedang, seperti contohnya adalah capal, seperti contohnya adalah rambut Nabi, janggut Nabi dan sebagainya. Dan berkaitan dengan isu ini sebenarnya pihak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah menulis satu artikel yang disebutkan sebagai Bayan Linnas berkaitan capal Rasulullah SAW, lakaran dan tabarruk. Bayan Linnas CV ke-230, capal Rasulullah SAW, lakaran dan juga tabarruk. Jadi pihak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan sudah menerima pelbagai persoalan-persoalan daripada khalayak masyarakat ini berkaitan dengan bagaimana kita berta'amul dengan isu-isu berkaitan dengan tinggalan Nabi Muhammad SAW ini. Jadi seperti mana kita tahu bahawa perbahasan ini sudah disentuh oleh ramai para asatizah dan juga ulama. Maka kita katakan bahawa apabila seseorang mufti itu mengeluarkan pandangan dan juga mengeluarkan satu pandangan dan juga kita katakan sebagai bayan, penerangan, maka ia kembali kepada kaedah yang menyebutkan bahawa mazhabul ami mazhabu muftihi.
iaitu pendapat dan juga mazhab seseorang ami adalah bergantung ataupun berpegang kepada mazhab muftinya. Maka kita khususnya di Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah ini berada di wilayah persekutuan. Maka mufti kita di sini adalah mufti wilayah persekutuan, iaitu pada ketika ini adalah Sahibul Samahah Dr. Luqman bin Haji Abdullah. Jadi pendapat ini telah dikeluarkan oleh mufti, maka kita sebagai seorang kita kata sebagai ami, iaitu orang yang tidak orang awam yang mana tidak bergelumang dengan bacaan-bacaan kitab-kitab agama dan juga bacaan kajian-kajian yang detail berkaitan dengan perkara ini, maka hendaklah berpegang dengan pandangan-pandangan mufti yang telah disampaikan. Jadi dalam perbahasan ini kita katakan bahawa caparan Rasulullah SAW ini sudah mendapat keprihatinan dan juga kesejahteraan daripada ulama-ulama sejak daripada dahulu lagi. Jadi berkaitan dengan caparan ini, kita lihat bahawa sejarahnya itu sudah ditulis, iaitu dia datang daripada dia dipegang oleh Sayyidatina Aisyah, seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Athar An-Nabawiyah, bahawa dia caparan Nabi Muhammad SAW itu dipegang oleh dan dijaga oleh Sayyidatina Aisyah, yang kemudiannya dipindahkan kepada Sayyidatina Ummu Kalsum dan juga Sayyidatina Maimunah bin Al-Habis. Jadi dan dalam kalangan para sahabat sendiri pun ada golongan ataupun ada yang menjaga selipar Nabi Muhammad SAW ataupun caparan Nabi Muhammad SAW. Antaranya ialah Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah kita kata sebagai penjaga kepada caparan Nabi Muhammad SAW, dan diceritakan dalam riwayat bahawa apabila Sayyidina Anas bin Malik melihat kepada caparan Nabi Muhammad SAW yang dijaganya, maka dia mengalirkan air mata disebabkan kerinduan dan juga kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita melihat bahawa pemuliaan dan juga kecanaan para sahabat, para ulama terhadap caparan Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan bahawa ia bukanlah satu perkara yang biasa, ataupun ia bukanlah satu perkara yang boleh kita ambil sebarangan. Hal ini juga diturut oleh para ulama mutaakhirun, golongan-golongan ulama selepas daripada golongan para sahabat dan tabi'in. Mereka ni menulis tentang caparan Nabi Muhammad SAW. Antara yang masyhurnya adalah disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu dalam Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi meletakkan satu bab yang khusus yang menceritakan tentang ciri-ciri dan juga spesifikasi caparan Nabi Muhammad SAW, iaitu disebut babu ma jaa fi na'li Rasulillah SAW, iaitu satu bab pada menyatakan tentang sifat caparan Nabi Muhammad SAW. Dan antaranya banyaklah para ulama, antaranya ialah Imam Yusuf An-Nabhani. Dia menceritakan tentang sifat caparan itu dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syama'ilil Wusul, yang menceritakan tentang sifat dan juga ciri-ciri caparan Nabi Muhammad SAW. Antaranya juga ialah yang khusus menceritakan tentang puji-pujian dan juga al-madhu ke atas caparan Nabi Muhammad SAW, menghimpunkan dalam satu kitab adalah Syekh Al-Maqadhi dalam kitabnya Fathul Muta'al fi Madhi Ni'al, iaitu Fathul Muta'al fi Madhi An-Ni'al, yang menceritakan tentang pujian para ulama tentang caparan Nabi Muhammad SAW. Antara satu lagi adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar India, ulama hadis di Deoband, India, iaitu Maulana Ashraf Ali At-Tahanawi, yang menulis kitab khusus berkaitan dengan Na'at Al-Mustafa, iaitu Nailu Shifa bin Na'li Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita sebutkan tadi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama tadi menunjukkan bahawa kecanaan dan juga keprihatinan yang tinggi ulama-ulama ini terhadap caparan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Iaitu kita katakan bahawa bukanlah sebarangan. Sebab yang menumpukan dan juga yang memfokuskan kepada penceritaan berkaitan dengan capat ini adalah golongan-golongan ulama yang besar. Yang mana kita ketahui luasnya ilmu mereka dalam bidang hadis dan juga dalam bidang sirah nabawiyah dan juga syama'il al-Muhammadiyah. Maka kita lihat juga terdapat hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang menceritakan tentang caparan Nabi Muhammad SAW, antaranya yang disebutkan oleh Qatadah radhiyallahu taala anhu ketika mana dia bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik bahawa kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, bagaimanakah bentuk Nabi caparan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas bin Malik, lahuma qibalan. Caparan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai dua cabang. Maksudnya dua cabang tali. Dan juga banyaklah hadis-hadis yang berkait dengan sifat caparan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya dalam Sahih Bukhari berkaitan dengan Sayyidina Anas yang mengeluarkan caparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang lain. Dalam satu hadis, akhraja ilaina Anas na'laini jawdawaini lahuma qibalan. Sayyidina Anas mengeluarkan kepada para sahabat ini sepasang na'al, iaitu capal yang mempunyai dua qibal, iaitu dua utas tali pengikat. Kemudian kata Sayyidina Anas, annahuma na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik bahawa inilah caparan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu riwayat yang lain di mana seorang sahabat yang bernama Ubaid bin Juraij dia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila dia melihat kepada Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini memakai kita kata sebagai na'at as-sabtiyah, iaitu na'al ataupun capal yang diperbuat daripada kulit yang tidak mempunyai bulu. Maka kata seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, iaitu Ubaid bin Juraij, ra'aituka talbisun ni'ala as-sibtiyah. Aku lihat kamu ni selalu pakai kita kata capal as-sibtiyah, iaitu yang kulit yang tidak mempunyai bulu. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisun ni'al laisa fiha sya'bun. Kata Sayyidina Ibnu Umar bahawa aku ni pakai kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai capal yang tidak mempunyai bulu, diperbuat daripada kulit dan tidak mempunyai bulu, disebut sebagai sabtiyah. Wa yatawaddau fiha, dan dia mengambil wuduk dengan capal tersebut. Fa ana uhibbu an albisaha, ini penting, iaitu kata Sayyidina Ibnu Umar, maka aku ingin memakai seperti mana Rasulullah memakai capal tersebut. Maka tindakan para sahabat iaitu Ibnu Umar dalam hadis ini adalah berdasarkan kecintaan. Apabila ia mewujudkan kepada sifat kecintaan, sifat kerinduan, maka perbuatan itu akan lahir dengan sajiyah, dengan tabiat yang semula jadi, yang mana tidak didorong oleh apa-apa yang menyebabkan seseorang itu membuat perkara tersebut. Apa kata Sayyidina Ibnu Umar? Fa ana uhibbu an albisaha, maka aku sangat cinta sebab aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perkara tersebut, maka aku cinta untuk melakukan perkara yang sama. Jadi apabila kita melihat kepada isu-isu ini, kita katakan bahawa sifat perbuatan yang lahir daripada kecintaan dan juga kerinduan itu adalah bersifat yang peribadi. Isu kita nak bertabaruk dengan caparan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga lakaran yang dilukis oleh para ulama berdasarkan ciri-ciri yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dan juga daripada hadis-hadis yang diriwayatkan kepada mereka, ini adalah satu bersifat peribadi. Maksudnya perbuatan tersebut adalah sesuatu yang tidak berlandaskan apa-apa dalil kecuali disebabkan oleh kecintaan dan juga kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kisah yang kita sebutkan pada awal tadi, kisah Sayyidina Anas
bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahawa dia melihat kepada capan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menangis kerana teringatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila seseorang itu melihat kepada logo capan, lihat kepada lakaran capan, itu akan menyebabkan dia teringat dan juga timbul rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah kita nak katakan bahawa perbuatan tersebut akan menyebabkan dia berdosa ataupun menyebabkan dia ni menanggung dosa ataupun membuat sesuatu yang salah, sedangkan perkara itu mengingatkan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang apabila kita berbincang tentang isu ini, ramai golongan-golongan yang mengaitkannya dengan perbuatan berkaitan dengan akidah. Hal ini berkaitan dengan akidah. Hal ini berkaitan dengan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ni tidak boleh berlebih-lebihan untuk memuji Nabi SAW. Kita katakan kepada golongan-golongan ini, iaitu mereka ini mahu melihat orang memandang kepada Rasulullah SAW ini sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang tidak mempunyai apa-apa kelebihan, hanya mendapat wahyu sahaja. Maka ini disebut oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, di mana dia menyebutkan bahawa terdapat golongan-golongan orientalis dan juga musuh-musuh Islam ini, mereka ini ingin menulis semula sirah nabawiyah berdasarkan kepada pandangan mereka bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang biasa, melalui perkara-perkara yang biasa. Maka dia menjauhkan Nabi Muhammad SAW ini daripada perkara yang berkaitan dengan mukjizat, berkaitan dengan seperti mana kisah Isra' Mi'raj. Mereka buang perkara tersebut untuk menunjukkan bahawa Nabi SAW ini adalah manusia biasa, hanya mendapat wahyu daripada Allah SWT. Itu sahaja keistimewaan Nabi. Maka kita sebagai seseorang yang faham dan tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW, maka pemikiran-pemikiran seperti ini kita perlu tolak. Kita perlu menjawabnya dengan jawapan yang berdasarkan cinta dan juga kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang disebut oleh Imam Busiri dalam qasidah burdahnya yang masyhur. Kata Imam Busiri, da'mad da'athu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan wahtakimi wansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Kata Imam Al-Busiri rahimahullah, da'mad da'athu an-nasara fi nabiyyihim. Kata Imam Busiri, tinggalkanlah apa yang didakwa oleh golongan-golongan Nasrani, iaitu yang mengatakan kepada Nabi Isa AS adalah anak Tuhan, anak Tuhan. Maka kita sebagai umat Islam, da'mad da'athu an-nasara fi nabiyyihim, tinggalkanlah apa dakwaan golongan-golongan Nasrani terhadap Nabi mereka, iaitu Isa ibnu Maryam. Terhadap Nabi mereka, iaitu Isa ibnu Maryam. Wahkum bima syi'ta madhan wahtahkimi. Maka pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan sifat yang kita tinggalkan dakwaan kaum Nasrani terhadap Nabi mereka, iaitu mengatakan anak Tuhan, kita pujilah Nabi Muhammad SAW dengan apa segala pujian. Jangan sampai kepada sifat kita menganggapnya sebagai Tuhan. Wahkum bima syi'ta madhan wahtakimi wansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin. Nisbahkanlah setiap keindahan dan juga kemuliaan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izami. Dan nisbahkanlah setiap ketinggian dan juga keindahan kepada Nabi SAW. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun. Sesungguhnya kelebihan dan juga kemuliaan Rasulullah SAW ini tiada had. Fayu'rib anhu natiqun bifami. Tidak ada had untuk kita katakan dengan lidah. Maksudnya adalah untuk kita memuji Nabi Muhammad SAW dengan satu pujian yang selayaknya bagi Nabi SAW, maka lidah kita ni tidak mampu. Tidak mampu untuk mengungkapkan, tidak mampu untuk menyelesaikan ataupun memenuhi kedudukan Nabi Muhammad SAW dan juga kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu di sisi Allah.
fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'dhib anhu natiqun bifami, iaitu tidak ada had untuk kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada had yang sampai kepada bait yang pertama tadi, da'mad da'athun nasara fi nabiyihim, iaitu sampai kepada tahap sebelum daripada golongan-golongan Nasrani mendakwa kepada Nabi mereka, iaitu Nabi Isa AS. Dan kemudian mungkin ada dalam kalangan masyarakat menggunakan dalil bahawa Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, la tatbuni kama ataratin nasara ibn Maryam, janganlah kamu berlebih-lebihan terhadap memuji aku ini seperti mengagungkan aku ini seperti mana kama ataratin nasara ibn Maryam, seperti mana golongan-golongan Nasrani mengagungkan ibn Maryam. Innama ana abdun, kata Nabi SAW, hanya aku ni hanyalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah aku ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan juga utusannya, iaitu rasulnya. Jadi sebahagian daripada ulama, sebahagian daripada golongan para asatizah menyatakan bahawa ini adalah nas di mana Nabi SAW menyuruh kita untuk tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Tapi kita kena lihat dalam hadis ini dengan lebih detail dan juga lebih mendalam. Kata Rasulullah, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam, janganlah kamu berlebih-lebihan mengagungkan aku seperti mana. Ini adalah qaid kepada larangan tersebut, iaitu seperti mana kaum Nasrani mengagungkan Nabi Isa AS, iaitu menisbahkan dia sebagai anak Tuhan, sebagai sebahagian daripada tiga Tuhan, iaitu dalam konsep Trinity-nya mengatakan bahawa Nabi Isa AS itu adalah satu daripada tiga Tuhan. Maka tidak sampai kepada tahap tu. Nabi SAW melarang kita untuk melangkaui ataupun mengagungkan sampai kepada tahap tu. Apabila kita lihat kepada masyarakat kita hari ini dan juga masyarakat dunia seluruhnya berkaitan dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kebanyakannya yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah sampai mengagungkan Rasulullah SAW kepada satu tahap yang dilarang oleh Nabi, iaitu menganggapkan bahawa Nabi ini sebahagian daripada Tuhan, anak Tuhan ataupun Tuhan. Maka tidak ada ulama dan juga para kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang mana menganggapkan Nabi ini sama tingkatnya, iaitu ataupun kedudukannya itu sebagai Tuhan. Tidak ada. Maka perkara ini tidak berlaku kepada golongan-golongan yang memuji Nabi Muhammad SAW atas dasar Nabi SAW ini sebagai seorang manusia dan tidak sampai kepada tahap sebagai Tuhan. Maka inilah konteks yang kita perlu fahami dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam, janganlah kamu berlebih-lebihan, iaitu seperti mana kaum Nasrani menganggapkan Isa ibnu Maryam itu sebagai Tuhan. Jadi sebagai kesimpulannya, kita nak katakan bahawa dalam isu ni, walaupun kita melihat kepada capai ini, kita pandangnya sebagai sesuatu yang berkait dengan Nabi Muhammad SAW. Contohlah apabila kita katakan bahawa tidak ada satu kemuliaan pun bagi capai ini, maka sudah pasti ada satu kemuliaan yang tidak dapat disangkal lagi, iaitu apabila Nabi SAW ini memakai capai tersebut, maka capai tersebut menjaga kaki Nabi SAW yang mulia itu daripada terkena daripada duri-duri dan juga daripada batu-batu yang menyebabkan kaki Nabi SAW itu tercedera. Sudah cukup kemuliaan menjaga kaki Nabi SAW itu menjadi satu kemuliaan kepada capai tersebut. Sedangkan kita, umat Nabi Muhammad SAW ini tidak mampu. Dalam keadaan Nabi disiksa dan juga Nabi diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mampu untuk menjaga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemuliaan na'al dan juga capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjaga jasad tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada tercedera dan juga terkena daripada perkara-perkara yang menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulannya adalah kita dalam hal ini mestilah kita bertaamul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan adab dan juga dengan akhlak yang selayaknya, yang sesuai dengan darjat dan juga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk golongan-golongan yang sengaja mengambil kesempatan dalam menggunakan logo-logo ini untuk menaikkan harga jualannya dan sebagainya, kita katakan bahawa hal ini tidak patut bagi seorang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan inilah perbuatan yang tidak patut. Maka hendaklah kita bersederhana dalam segala perkara dan janganlah pula kita bersikap sinis terhadap perkara-perkara yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya logo capal ini dijadikan sebagai tayar dan juga sebagai selipar yang digunakan di tandas. Kerana ini capal ini adalah sesuatu yang sudah diketahui dan juga makruf bahawa ia berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hendaklah menjaga dengan tanggungjawab untuk menghormati dan juga memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya adalah kita perlu menimbulkan rasa cinta dengan sentiasa mengamalkan sunnahnya. Dan janganlah kita anggapkan meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti manusia biasa, sedangkan dia merupakan seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga tidak hilang sifat hormat dan juga sifat kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menjadikan perkara-perkara yang berkaitan dengan baginda itu sebagai satu perkara yang ditroll dan juga disiniskan. Maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman dan juga kita mendapat apa yang disebutkan sebagai kecintaan dan juga kerinduan yang sebenar-benarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah waktu isyak telah pun masuk. Saya rasa cukup setakat tu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.